pada pagi yang mulia ini untuk berkongsi dengan Datuk, tuan-tuan guru sekalian, yang pada pandangan saya amat penting untuk dipahami dengan jelas, iaitu kepentingan amalan tarekat sebagai penyucian jiwa ataupun penyucian hati. Apa yang saya kaji dan yang saya tulis untuk hari ini ialah apa yang jelas, apa yang mudah untuk tuan-tuan guru memahaminya sebagai asas dalam kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apabila disebut dengan perkataan tariqah seperti yang disebut oleh yang Tuh Srivijaya tadi, masyarakat agak kekeliruan. Betul ke tak betul? Sebab tarekat ini telah pun dicemari dengan sesat yang telah menyebabkan masyarakat pada hari ini menjauhi dan merasa fobia dengan perkataan tarekat. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan cuba memperbetulkan salah faham ini, dan saya di depan tuan-tuan dan puan-puan hanya sekadar berkongsi sahaja kerana para hadirin dan hadirat sekalian ini merupakan di antara mungkin tuan-tuan guru yang besar-besar di sini, supaya saya tidak tersalah kurang adab dalam membicarakan isu ini. Baik. Saya akan bercakap dengan bahasa yang mudah supaya kita dapat hayati. Perkataan tariqat ada digunakan dalam Quran. Di dalam hadis Nabi pun ada digunakan. Namun begitu, makna-makna ini bergantung kepada konteks perbahasan ataupun nisbah yang digunakan di dalam Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara literalnya, secara bahasanya, jika kita buka kamus, dalam perhatian saya menggunakan Mu'jam Wasit. Tarekat secara bahasanya bermaksud jalan, cara, metod, sistem, aliran, haluan, tempat lalu, ketua, kaum, mulia, goresan, garis, hal, perjalanan taifah sufiah, tingkatan, tradisi dan kebiasaan. Ini daripada segi maksudnya banyak. Secara umumnya, walaupun terdapat pelbagai makna tentang tariqah, tetapi apabila ia dikaitkan dengan ilmu tasawuf, ia membawa makna yang lebih khusus, iaitu pengamalan dan jalan rohani memerlukan kepimpinan Syekh Mursyid, mujahadah dan riadah yang bersungguh-sungguh, dan ia merupakan medium untuk merealisasikan pengertian dan matlamat dalam akidah, fiqh dan tasawuf. Dalam satu maklumat yang saya dapati bahawa akidah dan tasawuf mempunyai yang sama, yakni Allah. Bagaimana cara untuk sampai dan faham kenal Allah SWT tidak dengan melalui tariqah. Dan apakah tariqah itu? Ialah bimbingan daripada seorang guru. Itu mudah. Apabila disebut sebagai tariqah, dengan jalan dan pengertian yang mudah ialah kita berilmu, beramal dengan pimpinan guru. Itu dia katakan tariqah. Jadi at-tariqah hiya syekh sebenarnya. Tariqah itu adalah guru. Dia bukan pada nama tariqah Syariah, Ahmadiyah. Bukan. Itu majaz saja, sandaran yang bersifat majaz yang dinisbahkan pada pengasas. Sebagai contoh,
Saya bermazhab Abu Hasan Sy'ari pada akidah. Ini bukan daripada agama Islam. Agama Islam itu jugalah yang kita pegang dari segi akidah, tetapi berdasarkan kepada kepahaman dan penyusunan oleh Abu Hasan Sy'ari. Saya berfiqh dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bukan baru, tapi Islam itulah, iaitu kita beramal mengikut panduan dan susunan yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama selepasnya. Hanya pada nama. Intipatinya ajaran Islam itu juga. Begitulah dengan tarikat. Agama Islam lah yang diamalkan, bukan selain daripada itu. Adakah kita melihat orang tarikat tak semayang? Tak tunai zakat, tak puasa? Orang tarikat semayang, tunai zakat, pergi haji, pergi umrah, berjual beli. Tapi adalah berdasarkan kepada panduan syarak. Tidak ada ghish, tidak ada tipu daya. Kalau semayang pun sungguh-sungguh. Yang sunat pun dia buat sungguh-sungguh bagi elok. Itu dia katakan amalan tarikat. Agama Islam itulah, tetapi ia dibimbing secara cermat, secara halus oleh guru, mempunyai pengetahuan supaya amal kita zahir dan batin itu diterima oleh Allah SWT dan menghasilkan akhlak yang mulia. Itu sahaja sebagai definisi yang mudah untuk diberi faham. Manakala kalau kita melihat kepada konteks akademik, kalau kita baca dengan istilah-istilah ni, mungkin kita rasa rumit. Tapi oleh kerana kita ada perbincangan dan perkongsian di sini, maka mudahlah kita huraikan dengan cara yang mudah, insya-Allah. Okey, baik. Berdasarkan kepada Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Imam Jurjani. Beliau mendefinisikan tarikat ialah perjalanan khusus bagi orang-orang yang menuju kepada Allah Ta'ala dengan mengharungi pelbagai rintangan dan peningkatan rohani dalam pelbagai makam. Istilah-istilah ini berdasarkan kepada kepahaman ulama pada masa itu. Jadi definisi tarikat ini dia berkembang sehinggalah dia menjadi satu istilah yang diterima mengikut teks semasa.